Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pada abangku yang dirindui selalu. Okey, apa khabar semua? So harap semua okeylah steady. Okey, jadi hari ni gitar hot item, review gitar hot item iaitu Ibanez Geo. Okey, yang Ibanez Geo untuk episod kali ni ada dua lah saya buat sekali jalan. Yang ini dengan yang ini. Kan? Dengan yang ini. So yang ni GRG berapa saya pun tak pasti, yang ni pun berapa saya pun tak tahu lah kan. Dia tak ada tulis kat belakang ni kan. Tapi memang cantik lah memang cantik. Jadi yang ini adalah antara gitar hot item lah, pilihan para penggitar yang beginner, yang amatur kan. Jadi pada saya lah secara peribadi, gitar ni adalah memang sesuai, sangat-sangat sesuai untuk mereka yang nak beli gitar, baru nak berjinak-jinak kan, baru nak belajar main gitar. So memang elok kan, memang berbaloi beli Ibanez Geo ni. Cuma Ibanez Geo ni dia kebanyakan dia punya masalah dia adalah daripada factory setup lah factory setup, macam tali tinggi, intonation dia tak berapa ngam apa semua kan. Jadi dia tak dapat achieve dia punya true tone dia kan, dia tak dapat achieve dia punya playability yang sebenar. Kenapa jadi macam tu kan? Benda ni memang perkara lazim lah, sebab Ibanez Geo ni adalah sub brand daripada Ibanez kan. Jadi Ibanez Geo ni adalah gitar low level and entry level yang dia pasarkan secara mass production di seluruh dunia. Dia pasarkan secara global. Jadi gitar-gitar macam ni lah yang buat company tu jadi sustain kan. Sebab tak ramai yang mampu beli bang gitar yang Ibanez yang harga RM5,000, RM10,000 kan, tak ramai bang. Dia ramai orang mampu RG, Ibanez Geo kan. So yang ini adalah gitar yang okey lah kan, yang sesuai gitar marhain kan. Okey, jadi masa baru sampai kat tangan saya, memang kondisi dia sangat-sangat kurang memuaskan lah Dia punya tali tinggi sangat, 3mm bang tali satu, macam mana nak main kan. Kalau dah tali tinggi memang tak boleh main bang kan, kita main tak sedap, rasa keras kan. Orang lain punya gitar main lembut je kan, yang dah set up kan main lembut je. Macam gitar ni kita nak kena tekan nak macam penat je kan. Jadi tak sampai seminit letak je lah gitar kan, jadi macam tak best lah kan. Okey, jadi ini adalah masalah lazim lah untuk gitar-gitar yang low entry macam ni. Dia jenis mass production kan. Mana mungkin bang nak set up 1000 gitar dalam masa seminggu bang kan. Diorang pasarkan secara global kan. So diorang buat, jadi diorang punya QC ni dia check gitar tu kan, as long dia ada bunyi, dia tak buzzing, dia punya dimension dia okey, tak ada sengit, dia punya elektronik semua okey, wiring semua betul kan. Jadi gitar tu boleh lah dia jual. Dia berbeza dengan gitar fake bang. Yang Ibanez Geo ni bukan gitar fake. Yang ini adalah gitar under license daripada Ibanez, sub brand, dia OEM daripada China ada, daripada Indonesia ada. Gitar ni adalah gitar yang original lah, maknanya authorized daripada Ibanez sendiri, dia keluarkan gitar ni, dan ada dealer-dealer tertentu yang jual gitar ni. So sesiapa yang pakai Ibanez Geo, jangan risaulah kan, memang gitar tu gitar original, walaupun dekat belakang ni dia tulis made in China. Sebab kilang Ibanez Geo memang ada dekat China sana kan. Dekat Asia ni China dengan Indonesia. Okay, jadi apa yang dah dibuat kat gitar ni memang banyak sangat lah dia punya uneven frets, lepas saya check tu kan, dia punya uneven frets memang terlalu banyak bang kan. Dah lah banyak, dia obvious. Bila saya letak fret rocker tu kan, saya ukur, memang dia punya slanting tu kan, memang kita boleh nampak dengan jelas, memang ada terlalu banyak uneven frets kan. So kalau tengok dekat dia punya gambar ni pun memang macam kan, saya giling kepala lah kan, ini nak buat leveling ni kena betul-betul ni kan. Jadi memang terlalu banyak sangat lah. Jadi after kita buat fret leveling, kita adjust dia punya truss rod, kita adjust dia punya bridge height apa semua kan. So dia dah synchronize. Jadi yang ini tone yang saya dapat.
setup untuk gitar ni, lepas setup saya achieve daripada 3mm tu saya achieve 0.75mm. Dia jadi macam ni. Yang itulah tone yang saya dapat. Jadi sekarang ni gitar ni saya masuk dekat M Marshall and M Marshall. Okey, yang ini M baru. Yang ni M baru sambar itu, M Randall Diablo 100 RD100 RD100H. RD100H. Yang ini tube M 100 watt kan, 100 watts. Dan yang ni dia punya cap. Dia punya kabinet dia RD-V30 selection angle speaker. Nanti kita test dia punya sound So gitar ni memang dia yang pertama lah yang rasmikan M ni, kan, yang rasmikan M ni. Okey, nanti kita test. Sekarang ni saya pakai sound Marshall ni. Sound Marshall ni masuk dekat cap Marshall dekat sini. Saya dah pindah dah kan. Saya dah pindah. So yang ni dia punya mic dia. Dia punya mic dia kan. Kan. Dengar tak? Kan? Okay. Yang tadi tu sound daripada direct M lah. Saya tak ada pakai efek, tak ada pakai apa. Efek tu direct daripada M ni lah. Direct daripada M ni. Jadi yang ini tone yang saya dapat lah, yang saya dapat chief. Kan. So yang itulah dia punya tone yang saya dapat, playability yang okey lah daripada yang sebelum ni kan. Boleh lah Okay, so bila dia dah tadi tu dah rapat, kita nak main tu senang bang. Kita nak main riffing kan. Kita nak main riffing. Nak main riffing tu senang. Kita nak slide riffing ke apa ke semua senang. Okey, kita test dia punya clean sound. Yang tadi tu neck pickup. Okey, kita try bridge pickup. Yang tadi tu bunyi yang ada chorus. Okey, sekarang ni kita tak ada chorus kan. So neck pickup. Jadi bila kita dah setup tu kan, dah setup, kita dah rasa rendah tali tu kan. Jadi senanglah kita nak buat power chord kan. Kita nak buat kita nak buat F dekat sini pun rasa sedap kan. Kalau kita nak main plucking jenis macam okey, kita try chorus je. Okay, untuk dia punya reintonation kan, memang yang sebelum ni jauh bang lagi kan, memang sumbang sangat. Sorry lah saya tak dapat, tak sempat nak rekod yang sebelum ni kan. Saya terus buat je, tak ada masa saya nak rekod masa yang sebelum setup ni. Jadi saya cerita je lah
Masa yang dia punya mula-mula tu, dia punya saddle dia memang semua ke depan kan. Jadi memang tak proper lah. Jadi saya dah tarik ke belakang ikut track yang sebetulnya. Jadi bunyi dia jadi macam ni bang. Daripada bunyi bawah ni, dia punya note dia tu sampai atas, bunyi dia sama, synchronize je kan, balance. Kalau kat sini dia tak ada bunyi menggigil kan. Kalau yang ini kan. Okey, kalau tali satu dengan tali dua. Dia sama, synchronize je kan. Jadi kita tak ada rasa macam risau masa kita nak petik tu kan. Nak stress lebih, nak bend lebih, nak songket lebih apa semua kan. Tak ada rasa stress lah. So kita test dia punya tuning stability kan. Dia pakai H2 ni. Okey, dia pakai H2. Okey, dia punya bunyi macam ni. Okey, sekarang ni kita test gitar yang satu lagi ni, Ibanez Joe yang satu lagi kan. Sekejap. Okey, kita test yang ni pula kan. So yang ini kondisi dia pun tali tinggi juga, lebih kurang, tapi tak tinggi macam tadi tu. Yang ni lebih kurang dekat 2 mm macam tu kan. Okey, yang ni pun sama, dia punya setup dia 0.75 mm. Jadi yang ini dia pakai apa nama ni, vintage synchronized tremolo kan, ada 6 skru dekat sini. Jadi masa baru sampai tu memang fret, uneven frets dia pun ni, yang ni tak banyak sangat. Tapi walaupun dia tak banyak, tapi dia obvious. Jadi dia punya bridge dia ni masa asalnya sebelumnya dia sit on body, dia zero point macam tu kan. Jadi yang ini saya dah buat dia slant sikit, saya dah buat slanting kan, maknanya dia terjongkit sikit supaya kita boleh main tremolo. Jadi dia jadi macam ni.
upside kan, upside down kita boleh main. Tapi kalau kita nak main dive bomb lasak macam yang gitar tadi tu, tak boleh bang. Nanti tune lagi. Sebab apa? Sebab pertama sekali dia punya bridge ni adalah jenis kualiti yang rendah, dan begitu juga dengan dia punya tuning machine ni. Tuning machine ni dia tak boleh hold tune dengan baik. Kalau nak buat boleh bang, abang kena upgrade tuning machine yang jenis locking system, dan abang kena tukar bridge yang elok sikit, gotoh ke, at least Wilkinson lah kan, Wilkinson pun okey. So tukar bridge ni kan, dia boleh harap lah dia punya hardware tu kan, untuk hold dia punya tuning stability. Jadi 0.75mm bunyi dia macam ni. Dia boleh main tremolo, sustain panjang kan. Okey, dia punya kalau kita nak main dive bomb boleh, tapi kita tak boleh nyak macam flat rose tadi tu kan, macam H2 tadi tu. Okey, kalau kita nak main dive bomb macam ni. Tuning stability dia kan. Okey, ramailah yang WhatsApp saya, yang PM saya nak tanya pasal setup gitar kan. Ramai yang cakap, ramai yang tanya PXC berapa harga setup kan. Gitar saya ni gitar cap ayam je kan. Okey, jujur saya cakap kat sini, gitar murah ke, gitar cap ayam ke, cap itik ke, cap sardin ke kan, cap emas ke, saya layan sama rata je bang. Saya layan sama rata sebab dia punya work volume tu kan, dia punya gerak kerja tu sama je bang, sama je. Cuma beza dia gitar cap ayam dengan gitar fake ni, dia punya penyakit dia pelik-pelik sikit. Kan. Tapi kalau lebih pelik lagi kalau gitar fake lah gitar fake ni sebab dia banyak sengit-sengit kan. Okey, jadi gitar fake ataupun gitar mahal ataupun gitar murah kan, saya layan sama rata. Cuma saya nak beritahu kat sini, jujur saya cakap, kalau gitar fake ni dia punya cost dia memang tak sama macam gitar yang original. Yang original ni memang ada penyakit dia juga kan, tapi dia punya penyakit dia penyakit lazim kan, penyakit lazim. Tapi kalau gitar fake ni dia biasanya banyak macam tambahan kos itu ini kan, nak tukar itu nak tukar ini kan, sebab dia pakai barang yang tak tally dengan dia punya kekuatan tensioning gitar tu. Macam gitar ni kita beli kan, kita beli gitar fake ni kan, apa nama ni, dia sampai dia katalah dia pasang tali saiz 942 kan, tiba-tiba kita tukar 1046 ke kan. Bila kita tukar 1046 tu, kadang-kadang dia punya bridge dia ni ada problem kan, dia tak boleh nak cope kan, dia punya tensioning tu pasal kayu yang dia pakai tu berkualiti murah, dia punya bridge pun besi berkualiti murah kan. Jadi banyak risiko bang, banyak risiko kat situ. Jadi kadang-kadang ada benda kita nak kena tukar saddle, kita nak kena tukar spring, kita nak kena tukar locking nut kan, memang banyak benda kan. Dia tak sama macam gitar-gitar yang Ibanez Geo macam ni bang. Kalau macam gitar Ibanez Geo ni biasanya kalau setup je. Kalau setup je, dia tak ada setup nak kena tukar itu, nak kena tukar ini, tak ada bang. Dia boleh minimizekan kos tu. Pada sahabat-sahabat yang kata macam tak standard lah pakai Ibanez Geo, ni contoh je lah macam apa kelas pakai Ibanez Geo tak ada standard okey, biasa kan kadang-kadang kita dengar macam tu kan. Yang ni tak apalah, yang ni kira macam pendapat peribadi masing-masing lah kan. Ada yang pandang gitar Ibanez Geo ni macam low class dan sebagainya kan. Okey, tapi pada saya lah kan, kita kena faham apa maksud standard. Okay. Standard tu maksudnya adalah sesuatu piawaian, adalah sesuatu spek kan, yang menepati ciri-ciri yang dikehendaki oleh entiti yang bertauliah, entiti yang berkaliber, entiti yang boleh dipercayai. Okey, macam bila kita tengok gitar-gitar Ibanez macam ni kan. Okey, gitar ni kenapa dia panggil
kenapa dia kategori low end, kenapa dia murah kan? Sebab apa? Sebab dia menggunakan barang yang paling basic tetapi ada yang berkualiti, ada yang medium. Bila kita tengok dekat belakang ni kan, okey, bila kita tengok dekat belakang ni kan, dekat gitar ni kan, gitar sahabat-sahabat pun ada, yang mana pakai original lah, yang fake memang tak ada. Okey, so dia ada chop pelik-pelik dekat belakang ni kan, ada gambar tong sampah, ada gambar N47, ada tulisan itu, ada tulisan ini kan. Okey, maknanya ini semua ni QA kilang ni yang buat gitar ni, dia dah buat dia punya kerja. Maksudnya dia dah endorse benda ni, produk ni kepada badan yang bertauliah. Maksudnya ini adalah logo daripada international bang. International. Maksudnya N47 ni adalah terdaftar dalam kategori barangan yang selamat. Macam dia ada N47 ni dia ada barang elektronik. Kalau macam N49 ni dia ada barang perkakas rumah. Kalau macam bahagian sekian-sekian tu, nombor sekian-sekian tu dia bahagian construction. Maksudnya barang tu diluluskan oleh badan international global ni kan. Gitar yang kita pakai ni selamat kan. Dia tak ada, dia punya cat dia ni tak ada sisa chemical, tidak berbahaya. Lepas tu dia punya sistem pembuangan dalam kilang dia tu mengikut tata cara yang betul. Bila diorang nak buat sesuatu produk tu, diorang ada aliran yang sistematik. Maknanya sisa-sisa pembuangan cat, sisa-sisa pembuangan leka kan, dia tak ada bersepah-sepah kan. Dia pengurusan tenaga kerja, lepas tu dia punya pengurusan mesin kilang apa semua kan. Kalau kau tak follow rules, maknanya dia memang takkan boleh jual lah, dia tak boleh export barang dia tu kan. Jadi macam gitar ni kan, macam gitar ni dia dah endorse, maknanya gitar ni dia legal lah, dia legal, dia proper, dia buat dengan cara yang proper. Jadi inilah gitar yang mengikut standard piawaian yang ditetapkan oleh badan yang bertauliah. Jadi kita tak payah risau kan, apa nama ni, tak payah risau kalau kawan-kawan kita kata alah apa kelas pakai Ibanez Geo, pedulikan je bang, biar je kan. Cakap je dalam hati, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Pada sahabat-sahabat kan, macam pada sahabat-sahabat yang bertanya kan, apa sal kos macam tak masuk akal, kos macam mahal sangat apa ni semua, boleh beli gitar baru dan sebagainya kan, walaupun gitar cap ayam dan sebagainya. Okey, dia macam ni bang, dia setiap orang tu dia ada dia punya method, ada dia punya standard, dia punya piawaian dia sendiri dalam membuat setup gitar, refret dan sebagainya. Jadi macam contohlah bila kita nak contohlah macam gitar Ibanez ni kan, bila masa saya nak buka, okey yang ni bonat, saya dah tukar kepada bonat, asal dia adalah daripada nut plastik. Jadi masa saya nak buka dia ni kan, dia ada cara dia bang, dia ada cara dia. Sebab apa? Kalau kita buka dengan cara yang tak betul, nanti leka dekat sini akan terbuka. Dekat sini ada leka kan, dia ada leka, nanti bila kita cabut dengan cara tak betul, nanti dia akan retak dekat sini, dia punya finishing dia tu akan rosak kan. Jadi untuk kes gitar ni, saya dah buat sehabis perlahan yang mungkin, sebab saya dapati dia letak gam terlalu banyak dekat dalam ni kan, jadi susah untuk saya nak buka. Jadi saya buka tu pun dah ambil masa dekat setengah jam juga untuk saya buka dia ni. Itu pun ada rosak sikit, dia punya leka dekat sini kan, ada rosak sikit. Jadi bergantung kepada kepakaran seseorang tu kan, cara dia nak repair balik macam mana. Kalau dia mengikut standard yang tinggi, maka hasil yang dia buat tu insya-Allah okey. Jadi jujur saya cakap kat sini, setiap orang tu ada masing-masing punya standard, masing-masing punya kos. Jadi janganlah marah saya pula kan, apa ni bro, nak sembelih Melayu ke macam ni, jangan cakap macam tu bang kan, jangan cakap macam tu kan. Kita jangan cakap benda yang kita tak tahu kan. Saya bukan apa, saya terpaksa cakap lah dekat episod kali ni kan, sebab ramai yang WhatsApp saya bertanya macam-macam kan. Okey, saya ni cuma menjawab soalan yang ditanya, tapi saya kena marah balik kan. Jadi macam tak biasa kan. Bila kita bertanya tu, kita memberi salam kan. Bila kita bertanya tu, kita WhatsApp, kita tanya dengan cara yang beradab, perkenalkan diri, gitar apa nak repair. Jadi saya jawab lah, saya jawab. Tapi tak adalah kalau saya kena marah balik kan. Apa ni gitar cak yam ni, tapi repair harga macam ni. Bila sahabat-sahabat bertanya, saya cuma menjawab saja. Terima atau tak terima terpulang, tapi biarlah dengan cara yang beradab. Bila saya, macam polisi saya lah, bila saya nak set up gitar ni, tak kira lah gitar murah ke atau gitar mahal, memang saya akan set up, saya akan layan sama rata. Sahabat yang marah saya kan, apa ni repair gitar fake pun takkan harga mahal macam ni kan, apa semua kan. Saya tak boleh nak cakap apa lah saya tak boleh nak cakap apa. Sebab tu saya cakap jangan beli gitar fake, nak repair dia mahal kan. Beli gitar macam ni bang, beli gitar macam ni. Kalau nak repair gitar ni, saya tak ada nak repair apa pun, gitar ni elok, tak ada apa kan. Cuma gitar ni nak kena set up, faham tak? Maksudnya set up dengan repair tu adalah dua perkara yang berbeza. Bila kita hantar gitar fake, gitar yang tak tertuarah tu, dia kena buat dua bang. Dia kena buat set up, dia kena buat repair. Macam gitar macam ni, dia tak payah repair dah, dia set up saja.
kan. Jadi kita kena faham dua tu kan, setup dengan repair dia adalah dua perkara yang berbeza. Dan lagi satu upgrade, dia ada tiga bang. Dia ada setup, dia ada repair, dia ada upgrade kan. Jadi bila kita nak upgrade tu kan, kita tengok bajet kita kan, kita tengok bajet kita. Jadi macam bila orang tanya saya kan, PSC nak upgrade pickup berapa, saya duduk fikir nak upgrade pickup berapa. Kalau macam ikut standard saya akan cakap 1,000. Sebab apa 1,000? Pasal kalau macam EMG satu pickup tu dah 400 lebih kan. Kalau macam Sima Duncan, Gimazio pun 400 lebih kan, 400 setengah macam tu kan. Jadi kalau nak tukar dua pickup, memang 1,000 lah bang harga dia. Tapi dia marah saya pula kan, bro, kau ni nak sembelih Melayu ke bro kan. Jangan macam tu bang kan. Lain kali cakap betul-betul, bang nak upgrade pickup berapa harga, saya ada bajet sekian-sekian. Maknanya bila orang tu dia bagi tahu bajet dia, jadi saya boleh bagi tahu bajet yang dia nak kan. Jadi bagi tahu bajet, berapa. Okey, katalah ada 500 kan, saya boleh carikan yang bawah 500, tak ada masalah. Kita ada banyak bang, kita ada Wilkinson kan, banyak lagi lah dekat online sana kita boleh cari. Tapi biasanya saya akan prefer Wilkinson lah maklum lah harap maklum pada sahabat-sahabat yang nak WhatsApp saya. Nombor 1, WhatsApp saya biar dengan cara yang beradab. Nombor 2, saya akan jawab apa yang ditanya. Kalau tak setuju terpulang, tapi biarlah jawab balik dengan cara yang beradab kan. Jadi saya bukan apa bang kan, saya kesal lah tengok kadang orang yang bukan bangsa Melayu pun dia WhatsApp saya dengan penuh sopan santun kan. Hello brother kan, apa khabar brother, selamat petang, selamat malam pun ada bang. Ini kita tak ada bang. Bro, dia terus berapa kan. Bila saya bagi tahu berapa kos dia, dah saya pula balik kena marah kan, macam tak biasa macam tu kan. Adab sopan santun tu kan. Apa-apa gitar sekalipun bang kan, gitar fake ke, gitar murah ke, cak ayam ke, kalau kita buat mengikut standard yang tinggi, insyaAllah dia punya result dia okey bang. Lain orang lain dia punya cost setup, pasal bergantung pada dia punya pengalaman dia punya overhead cost, bergantung pada dia punya standard. Jadi macam bila kita tak tahu sebarang perkara teknikal tentang gitar tu, kita jangan pelekehkan. Jangan pelekehkan orang yang buat repair gitar ni. Kalau macam bila kita nak gitar sedap, kita nak masuk itu masuk ini, barang yang branded apa semua, tapi kalau ada kos 200-300 memang tak dapat lah bang. Okey, balik pada story tadi tu. Pada sahabat-sahabat yang pakai Ibanez Geo, don't worry, gitar ni bukan gitar fake kan. Ibanez Geo ni tak ada orang nak buat kopi Ibanez Geo bang, tak ada. Dia biasa kalau nak kopi ni Ibanez Premium, Ibanez Prestige, Ibanez Paul Gilbert kan, model series yang tinggi kan, model series yang laris dijual kan. Jadi kalau macam Ibanez Geo ni harga murah, memang orang baik orang beli yang original kan. Jadi jangan rasa rendah diri lah kalau kita beli ataupun kita pakai Ibanez Geo ni kan. Gitar ni dia mengikut standard yang ditetapkan. Cuma itulah macam saya cakap tadi, memang ada kalau yang mana dapat setup okey lah, tak payah hantar setup kan. Tapi kalau rasa macam gitar tu ada problem kan, macam keras je tali dia kan, bila kita nak buat intonation tu macam lagi je kan, maknanya itu adalah petanda gitar-gitar tu nak kena setup lah. Rosak tak ada biasanya gitar macam ni. Bila kita beli tu memang tak ada rosak kan. Dia tak ada sengit-sengit kan. Dia cuma nak kena set up je. Okey, saya berhenti dulu sampai sini setakat ni. Sekian sajalah saya punya review tentang gitar ni. Jadi pada sahabat-sahabat yang nak WhatsApp saya tu kan, kalau saya terlambat reply ke apa ke, saya minta maaf banyak-banyak kan. Sebab saya biasanya kalau nak reply WhatsApp ke dan sebagainya, saya akan tunggu masa yang sesuai supaya saya boleh jawab sekali jalan. Mana mungkin bila saya nak buat kerja, tengah buat leveling, tengah buat refresh, tiba-tiba nak jawab WhatsApp, memang tak siap kerja lah bang. Saya biasanya saya akan tunggu satu masa yang sesuai. Biasanya lepas saya dah habis kerja tu, saya relax, dah makan, dah mandi, dah solat apa semua, jadi baru saya reply WhatsApp kan. Mana saya belum reply tu kan, mungkin boleh WhatsApp balik. Sebab kadang-kadang bila WhatsApp tu masuk kan, dia bila WhatsApp orang lain masuk, dia akan ke bawah kan. Jadi ada yang saya miss out. Okay, sekian sajalah review saya tentang gitar ni pada kali ini. So gitar ni pun saya nak hantar kepada owner menerusi khidmat e-hailing. Okeylah, semoga info yang saya bagi tu bermanfaat buat semua. Untuk mengakhiri episod kali ini, saya akan cover sebuah lagu Tiara, gitar instrumental cover. Dia punya rhythm sound tu kan, dia punya rhythm sound distortion tu saya akan pakai M Randall ni. Dan dia punya sound solo tu saya akan pakai M ni. Okay, see you. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.